Okey geng, Assalamualaikum semua. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia yang sedang menonton live saya ini dan akan menonton video live saya ini. Okey geng, yes, selamat berpuasa, dan juga selamat berbuka tak lama lagi. Okay? Jadi geng, apa yang saya nak kongsikan pada petang ni, kejap bang, kalau saya balik kejap lagi masih tengah live bang. Kejap tengah live bang. Okey. Abang saya call tadi. Okey geng, seperti semua orang tahu, berkenaan dengan kes adik Bella ni dah semakin lama mendapat perhatian rakyat Malaysia. Terima kasih kepada semua yang mana bagi saya dah nampak dah ada YouTuber, ada TikTokers, ada yang mana ada pengaruh dalam media sosial dah mula mainkan tentang isu adik Bella ni. Lepas tu sama juga dengan ada nampak 2-3 artis apa semua dah mula kan kempen untuk menyokong pasal adik Bella ni. Yang mana kita memang tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kata kes ni diam sahaja, pasti akan mendapat keputusan yang agak memang mengecewakan. Okay. Jadi kan kita pun tahu geng, sampai 10 orang lawyer ni bukan senang kita nak lawan. Dan akhirnya kita pun tahu TMJ telah menghantar 4 orang lawyer pemerhati dan tak salah saya hari Rabu, Khamis memang dah start perbicaraan apa semua. Dan yang paling kita takutkan apabila ada campur tangan orang-orang yang kita tak jangka, dia akan campur menyebelahi pada pihak OKT ni. Ini yang kita takut. Okey. Jadi apa pun geng, saya nak beritahu dekat sini, terima kasih banyak kepada anda semua yang mana telah memberikan sedikit sokongan untuk kita menuntut keadilan buat adik Bella. Teruskan, okay? Hashtag Justice Adik Bella ke, Justice for Adik Bella ke, Justice for Bella ke, ataupun you all buatlah sendiri konten-konten video korang semua. Yang penting demi untuk keadilan adik Bella ni geng. Okay. Itu kejap lagi Muhammad Asnizam, Muhammad Hassan, kejap lagi saya cerita. Okay. Jadi apa pun, teruskan lagi bagi supaya rakyat Malaysia ni tahu kes-kes ni apa berkenaan dengan adik Bella ni. Kita tahu banyak kes-kes dera sebelum-sebelum ni, tetapi tidak mendapat perhatian, tidak mendapat keadilan sewajarnya. Senyap macam tu je. Seperti mana kita tahu geng, pada taska ke pusat asuhan ke apa kan, yang mana anak sampai meninggal apa semua, tapi tidak ada apa-apa tindakan. Paling kuat pun tutup saja taska tu. Macam tu lah lebih kurang. Okey kan? Seperti mana juga yang kita tahu semalam berkenaan dengan ada satu statement yang dipercayai, yang kata apa, saya tak boleh nak confirmkan benda ni, tapi memang banyak keluar dah benda tu semua. Dipercayai ianya dikeluarkan oleh salah seorang peguam yang mewakili OKT ni. Yang mana tertulis kat situ apa yang saya nampak, Bella tergelincir. Lalu Bella tertekan picu air koko. That's why kenapa Bella punya badan penuh dengan melecur kena air panas. Korang boleh bayangkan tak? Okey, aku buat satu cerita lah. Pada suatu hari ketika Bella berlari di dalam rumah kan, dan ketika itu Bella telah tergelincir. Sambil Bella tergelincir, Bella telah terjatuh dan tertekan picu air panas koko tu. Dan badan Bella telah disimbah oleh dengan air panas melalui daripada air kuku tu. Macam tu lah aku nak bergambarkan geng. Tapi inilah dia geng. Okay. Kalau katalah kes ni tidak mendapat perhatian rakyat Malaysia, statement bangang macam ni senyap akan lepas macam tu je geng. Okay. Inilah dia orang cakap. Pasal tu aku cakap, lawyer yang mengambil kes ni, yang 10 orang ni yang nak backup sangat OKT ni, memang ada yang tak kena geng. Tak masuk akal langsung. Betul, tak masuk akal langsung. Korang pun siapa yang ada mesin koko ke mesin kowe ke, pasal tu safety tu diorang pentingkan dulu tau. Siap ada tekan button dan ada yang bawah tu, barulah air panas tu boleh keluar. Mustahil. Kalau kata dia jatuh, dia hempap ke, dia tertarik mesin kuku tu jatuh hempap dia, tu kita boleh terima kan. Tapi kalau tertekan picu dengan benda tu, mengarut sangat. Itulah dia kesan yang kau nampak pada badan adik Bella dalam video tu, yang kau nampak bernanah luka apa semua tu, badan dia semua. Itulah dia daripada kesan daripada kena simbah dengan air panas, yang didakwa oleh salah seorang peguam yang mengatakan bahawanya yang itu adalah disebabkan kerana Bella tergelincir.
Geng, kalau katalah kes ni tidak mendapat perhatian rakyat Malaysia, aku cakap kau, memang benda ni akan senyap macam tu je, geng. Adik Bella ni tidak ada siapa-siapa pun. Aku difahamkan ini anak yatim piatu. Diorang jumpa dekat tepi jalan, diorang bawa balik. Macam tu lah lebih kurang. Masuk JKM tutup, bagi pada si OKT ni. Kau boleh nampak. Okay. Jadi apa pun, geng, kita tak nak benda ni habis macam tu je. Kita tahu ini bukan kes bunuh. Kita tahu ini bukan kes yang boleh melibatkan penjara sampai 40 tahun, 50 tahun. Yang kita tahu paling kuat pun maksimum 20 tahun maknanya, atau mengabaikan. Tapi kita nak pesalah ni dihukum. Okay, itu satu. Dan lepas pula kau boleh nampak saksi-saksi ni ditekan cukup-cukup oleh 10 lawyer ni. Ditekan cukup-cukup. Bila kau boleh tengok statement-statement keluar hari, ada rekod-rekod kata-kata tu akan keluar, bocor dekat media sosial. Saksi kata macam kita tengok pada laporan-laporan ni kan. Saksi apa semua. Kan? Kita boleh nampak dekat situ. Jadi apa geng, benda ni kita bukanlah nak menimbulkan orang kata apa, ataupun menimbulkan satu suasana yang tidak baik, tidak. Tetapi kita sebagai rakyat, sebagai netizen, kita kena bagi sedikit orang kata apa, tekanan kepada pihak-pihak yang berkenaan ni. Ada orang dah bagi tahu ngaku dah, jangan nak lebih-lebih. Kita cakap benda betul. Kita cakap benda betul. Kita bukan nak komen tentang perundangan dalam negara kita yang makin lama makin aku nampak tak boleh nak kata apalah, terpulang pada masing-masing yang menilai. Tapi kita bercerita tentang apa yang berlaku keadaan sekarang ni, yang mana kita tak nak benda ni diam macam tu je. Sekarang kalau aku cerita berkenaan dengan kes bodyguard yang mana tahun lepas dipukul kerana berpuasa, sampai sekarang pun tak nampak apa-apa lagi. Cuma baru-baru ni didakwa kerana amlah. Itu. Ini mana nak cerita pasal benda-benda ni. Jadi kita tak nak perkara yang sebabnya di mana adik Bella kena sampai macam ni, dibiarkan macam tu je, geng. Kan? Dia banyak penderaannya, banyak dah keluar dah benda-benda tu semua. Kita dah baca, kita tengok. Masuk akal ke tidak masuk akal, jawapan dia kita tunggu je lah nanti, statement-statement yang tu je. Jadi apa pun kepada korang semua, hati-hati kalau nak buat konten, nak buat video apa semua, pasal apa, itulah dia. Apabila ada benda yang kita cuba tegakkan, akan ada pihak-pihak ni akan cuba mengugut. Pasal apa? Kita dilemah dari segi undang-undang. Diorang ingat, diorang pegang undang-undang ni, so dia boleh buat kita macam-macam. Dia boleh buat kita macam ni, dia boleh buat kita macam ni. Kan? Kau boleh nampak, aku baca statement satu-satu, laporan daripada Akbar Kosmo, utusan, macam-macam aku ambil, aku baca. Bukan kita ambil daripada sumber tak sahih, kita ambil daripada sumber media. Media bercetak kita ambil, tengok, baca satu-satu kan, baru kita urus. Pasal apa diorang dapat daripada sana, daripada pihak sana. Kan? Boleh nampak ke? Pasal apa? Bila orang yang melibatkan, kita tak, kau nak cakap-cakap lah, orang nak kata apa katalah. Kalau kita sendiri pun nampak, orang kalau melibatkan duit yang banyak ni, orang kalau ada duit ni, dia akan memang panjang, dia akan, kes dia akan direct panjang. Memang akan lambat, dia dakwa. Tapi kalau orang jenis macam kita ni, contohlah, bukan macam aku lah, yang tak ada duit ni, kalau kena apa-apa, kena dakwa ke apa, ya tuan, kau pun sekejap dia kena. Pasal apa? Kita tak ada duit. Orang yang ada duit ni dia pegang banyak, dia pegang macam-macam orang. Okey, dia pegang orang ni, dia pegang orang ni, tolonglah. Dia akan gunakan semua. Tolonglah. Biasa. Kan? Tapi inilah dia, geng. Apa pun kau boleh nampak. Tolong jangan kata apa, jangan sebarkan benda-benda yang tak sahih. Yang penting sekarang ni kita tolong sharekan apa perkara-perkara tentang adik Bella ni, bagaimana adik Bella diseksa, gambar adik Bella ke apa semua. Tolong sharekan benda tu supaya orang kata apa, rakyat Malaysia ni buka mata, buka sikit minda dia tu, tengok apa yang berlaku dalam negara kita ni, yang mana orang OKT ni sanggup melakukan seorang adik yang kurang upaya berumur 13 tahun diseksa, dianiaya, diabaikan macam tu sekali. Supaya benda ni kita buat, geng, memberikan tekanan kepada pihak-pihak berkenaan, terutama Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita Luar Bandar, apa semua ni, semua kena ni. Semua ni kena hogar semua ni, kena gegar sikit. Kalau tidak, memang diorang ni tak jalan. Tahu makan gaji, ke sana ke sini, melancong sana sini, cukup bulan dapat gaji, cukup tahun dapat bonus, sampai hari raya dapat ini apa semua. Itu je kerja diorang. Tapi bila kanak-kanak terabai, kanak-kanak yang patut dibela, dibiarkan macam tu je, lepas tangan macam tu je. Itulah dia. Kena bagi tekanan sikit pada diorang ni. Pasal apa? Bila diorang dah dapat, diorang akan diam. Ini tak dinafikan, geng. Sebelum dapat jawatan, macam-macam janji.
Bila dah dapat diam, maklumlah dah dapat kereta pengiring, dah dapat kereta sendiri, kereta kerajaan apa semua. Ni lah semua dia, menteri-menteri ni apa semua. Kan? Boleh nampak? Cuma kita, kelemahan kita kat sini lah, kita nak bersuara sikit je. Bang. Tadi sahabat saya seorang baru call, bagi tahu, "Dave, jangan over sangat. Jangan over sangat sebut-sebut ni." Betul, kita faham, terima kasih kan. Tapi bila ada orang telefon dia bagi tahu jadi kita rasa macam ni, apa benda ni babe? Takkan nak bersuara macam ni tak boleh. Kita tak akan sentuh benda tu, kita sentuh benda lain. Kan? Kalau dia tak bagi sentuh tu brother, kita sentuh bab lain. Kita cerita pasal lawyer ni pula. Macam mana lawyer ni macam ni pula? Satu statement yang tak masuk akal. Tu aku cakap, poin dia satu je bang. Geng semua. Satu je poin dia. Sekiranya lah kes ini tidak mendapat perhatian rakyat Malaysia, apa yang dikeluarkan statement yang saya tak tahu lah betul ke tidak, statement yang dikeluarkan oleh lawyer OKT tu, Bella tergelincir lalu tertekan picu air panas koko, memang alasan tu akan diterima bulat-bulat macam tu je. Pasal kes ni tak viral, dia diam macam tu je. Ini yang pasal itu yang saya minta daripada awal video saya tu hari, minta tolong sharekan maklumat, sharekan apa yang berlaku kepada adik Bella. Tak payah share video saya pun tak apa geng. Saya bukannya nak minta apa sangat tu. Tolong sharekan apa yang berlaku kepada adik Bella, supaya adik Bella ni mendapat perhatian rakyat Malaysia, supaya adik Bella ni dapat keadilan secukupnya. Dia tak tahu pun geng, adik Bella ni pun aku pun tak kenal. Dan pada pandangan aku lah, adik Bella ni pun tak tahunya orang satu Malaysia sekarang ni tengah sokong dia ni. Adik Bella pun tak tahu apa akan jadi pada dia. Pasal dia tak boleh berfikir. Pasal dia ada adik syurga orang cakap. Kan dia tak tahu kan benda tu kan. Dia tak tahu. Dia tak boleh nak berfikir. Tahu tak? Dia tak fikir pun yang dia tak tahu yang kita semua ni tengah berdoa kan supaya keadilan berpihak kepada dia. Kau boleh nampak geng. Kan? Jadi apa pun geng, itu je lah saya nak pesan. Aku dah baca 2-3 portal, netizen jangan komen lebih-lebih apa semua. Apa pasal pula tak boleh komen lebih-lebih? Apa hal? Kita cerita dekat luar, bukan kita cerita dekat dalam. Bukan kita cerita pasal benda-benda tu semua. Kita cerita pasal masyarakat. Ni hal masyarakat ni. Kita cerita pasal hal masyarakat. Kita bukan cerita pasal perundangan apa semua. Kan? Jadi bila dia mengatakan Koko tu pula, aku harap pihak Koko ni tolong jelaskan lah. Kan? Pihak Koko boleh jelaskan kepada ni lawyer yang katakan pasal Bella tu jatuh tergelincir tertekan picu Koko tu. Biar. Okay, geng, pasal benda ni lagi yang kita takutkan. Korang bayangkan kalau kata, aku dah terbayang dah tau, kalau katalah benda ni tak viral, benda ni tak, orang tak tahu lawyer tu punya statement aku cakap kau memang akan diterima macam tu je. Lepas tu kita diam je. Pasal apa? Pasal Bella ni tak ada siapa-siapa. Bella ni bukannya anak Tan Sri, bukan anak Puan Sri, bukan anak Datuk Sri. Bella ni hanya ada anak item piatu yang aku tahu, yang tak ada penjaga, yang hanya orang kata apa macam tu saja, yang tidak ada apa-apa keistimewaan pun pada puak-puak ni, pada menteri ni, pada orang ni, kepentingan pada orang ni apa semua kan, ketua tu, ketua ni apa semua tak ada. Dia hanyalah sebagai orang budak, seorang adik, yang orang kurang upaya, yang mana tak tahu nak buat apa-apa, yang tak ada apa-apa kepentingan pun. Pasal tu dibiarkan macam tu je. Cubalah kalau kata adik Bella ni adik anak kepada someone, orang besar lah katakan, kau tengok macam mana ligan dia tak ligan. Ligan tak ligan dia orang buat kerja. Baginda agak, tu lah ini apa semualah. Tapi terima kasihlah kepada TMJ dan juga Cik Puan Khalida yang mana telah menghantar lawyer pemerhati untuk membantu pihak pendakwa raya. Kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nasib baiklah. Kadang-kadang kita bukan nak kata apa geng, kadang-kadang TMJ ni baik dia tu, walaupun dalam bola sepak ada yang tak bersetuju dengan dia, tapi bagi aku ini yang kita tak nampak. Kadang-kadang dia berani bersuara benda-benda macam ni yang kita nak. Kan? Kalau kata satu harapan, bagi aku satu harapan, bila TMJ dah hantar lawyer, satu harapan yang buatkan kita nak fight lagi, semangat lawan benda ni geng. Kan? Kita nak macam tu. Kita nak macam tu sebenarnya. Tapi itulah di luar kemampuan. Tapi Alhamdulillah TMJ bantu. Teruskanlah kawan-kawan kita yang lain, tolong doakan supaya keadilan buat adik Bella ni dapat ditegakkan. Itu yang kita nak geng. Kan? Jangan pedulikanlah orang-orang dia apa semua. Kita faham orang dia akan backup lah. Tapi aku beritahu satu je lah, saksi-saksi ni pun bukannya orang yang orang-orang yang dah biasa naik mahkamah. Tidak, diorang ni tak tahu apa-apa. Diorang tak pernah.
Kan? Kalau kau tanya aku pun tak pernah naik benda-benda apa, naik mahkamah semua tak pernah. Aku duduk dalam mahkamah tak pernah aku. Kalau kena getak dalam dengan lawyer pun kita pun goyang. Kita bukan orang macam dah biasa hadap benda-benda, tak. Kita pun takut. Jadi dia akan main benda ni, geng. Jadi itu pasal tu lah kata apa, sampai 10 lawyer ni kata apa yang mewakili ni memang bagi aku agak-agak ni lah. Jadi kita harapkan yang terbaik. Kita teruskan lagi kepada semua yang sedang tengok live aku ni. Teruskan lagi, geng. Teruskan sharekan pasal adik Bella ni supaya ia mendapat perhatian. Kalau boleh sampai satu dunia tengok pun tak apa. Biar dia tahu apa yang berlaku dalam negara kita ni, yang mana anak-anak orang kepaya ni seperti adik Bella ni diperlakukan macam ni. Biar dia rombak Jabatan Kebajikan Masyarakat tu, dia rombak sekali pun tak apa. Kan? Rombak. Senang. Pasal apa benda ni di bawah badan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sepatutnya tak payah tunggu kes-kes macam ni, barulah menggelupur macam kena air panas. Patutnya daripada sebelum ni lagi dah. Patut sekarang kau pergi pusing sana, kau pusing sini. Tengok pusat-pusat jagaan ni, pusat-pusat taskar ni apa semua mematuhi ke tidak dia punya syarat-syarat ni. Jangan sampai besok dah ada yang meninggal, dah ada yang tu, barulah sibuk menteri turun. Oh, konon-konon turun simpati jumpa benda mak bapak anak dia meninggal. Dah buat apa dah terlambat. Sebelum terlambat, masa ni dah nampak benda jadi, terus turun, buat operasi. Tengok mana taskar tak layak, tutup. Mana yang tak patut yang tak patut ada dia pun semua ditukar ke apa, tukar. Kalau boleh ketua-ketua pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat tukar sekali. Ini yang kita nak. Ini jenis bangsa duduk diam dalam ofis. Cukup yang ni tengah pergi majlis buka puasa ni. Kan? Pergi majlis buka puasa. Lepas tu dapat bonus raya, bonus tu apa semua. Dia tu fikir pasal raya, dia tak fikir langsung dah pasal anak-anak ni apa semua, tak ada. Kau boleh tengok, geng. Tak percaya kau pergi sendiri Jabatan Kebajikan Masyarakat, kau pergilah menyamar sebagai nak minta bantuan. Apa yang dia minta macam-macam. Pergi tengok rumah-rumah jagaan-jagaan ni kat dalam kawasan aku Kelang ni, ada berpuluh pusat jagaan orang tua, pusat jagaan kanak-kanak orang upaya, pusat jagaan yang gelandangan pun ada, macam-macam. Kan? Kadang-kadang itulah, geng, benda-benda macam ni lah. Kadang kita faham, kita bukanlah pandai sangat dari segi undang-undang, tapi bila diorang yang pandai tu aku cakap, mereka ni mencari makan dengan orang yang melanggar undang-undang. Dia dah tahu orang ni langgar undang-undang, tetapi dia cari makan undang-undang. Dia kata dia membela undang-undang, menegakkan undang-undang, tetapi dia cari makan dengan orang yang melanggar undang-undang, geng. Inilah dia. Kita tak nafikan. Kalau kau tanya aku lah, tanya saya lah, minta maaf aku cakap, nak kata rasuah. Zaman Barisan Nasional ada rasuah. Zaman Pakatan Harapan ada rasuah. Zaman Perikatan Nasional pun ada rasuah. Jadi kat mana silap dia? Ni, kat dalam jabatan-jabatan ni. Ini yang patut, yang betul ditukar ni, patut dirombak ni semua ni. Dia patut dirombak semua ni. Tak payah dia duduk lama sangat. 1 tahun cukup tukar. 1 tahun cukup tukar pengarah ni, ketua pengarah ni, supervisor ni, penyelia ni. Tukar-tukar je, senang. Kat situ patut. Inilah, geng. Ini je lah yang aku boleh share kepada korang semua pada petang ni. Apa yang aku harapkan, janganlah korang give up. Teruskan dengan apa yang kita buat sekarang ni. Kalau korang rasa tak mampu nak buat lebih, cukuplah sekadar letak dalam media sosial korang #justice for adik Bella pun boleh, Justice for Bella pun boleh. Geng, benda ni tak ada apa-apa pun, cuma kita sedikit sebanyak memberi sedikit orang kata apa, support, moral support kepada adik Bella. Adik Bella tak tahu pun benda yang kita buat, geng. Pasal dia tak tahu pun satu Malaysia pun tengah terus sokong dia ni. Tapi kita nak satu keadilan supaya perkara-perkara macam ni tidak berulang lagi, geng. Kita minta tu je, geng. Tak kisahlah siapa pun korang akan tolonglah. Tak susah pun, letak je. At least korang-korangnya support. Kita tak tahu, geng, hari ni kena pada adik Bella ni yang kita tak kenal pun. Aku pun tak pernah jumpa dia. Hanya mampu tengok dalam video. Kalau ditakdirkan Allah SWT, aku nak jumpa dia sangat, kan? Tapi itulah dia. Tapi kalau kita tengok, kalau kata benda tu berlaku dekat keluarga kita, ahli keluarga kita, apalah sangat, kan? Korang-korangnya kita buat benda ni untuk orang-orang macam ni. Tak apa, geng, teruskan. Rasa ada tak yang akan jadi kambing hitam kes Bella? Tak berani cakap lah, bang, benda ni. Kita tengok je lah nanti, kan. Semoga apa yang kita harapkan, semoga perbicaraan ni berjalan dengan lancar dan telus. Okey, aku jawablah ni, bos
kenapa si Bayun tak okey. Dia macam ni. Kalau ada yang tanya pasal gari tu, dia bukan pasal gari tu tak muat. Bukan dia tak boleh nak ke belakang, tidak. Kerana dia ni telah diikat jamin. So kalau kau perhatikan dia datang dengan lawyer dia. Dia bukan datang dengan polis. Biasanya yang kena gari ni orang yang datang daripada lock up. Dia datang daripada lock up. Tu yang dia kena gari. Yang ini dia telah dijamin. So memang tak boleh. Memang tak akan digadi lah macam tu. Okay. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada semua geng. Saya end live dulu. Kan? Dah pukul 4 lebih nak solat dulu. Nampak kau. Salam, aku salam semua geng. Jadi apa pun teruskan geng. Okay, betul tak? Ingat apa aku cakap ni tadi, apa yang saya pesan ni tadi. Kalau katalah benda ni tidak mendapat perhatian rakyat Malaysia, statement semalam yang mana mengatakan Bella tergelincir lalu tekan picu air koko tu kan, lalu badan dia kena simba air panas apa semua tu, benda tu terang-terang bulat-bulat akan dia terima. Pasal apa? Kita tak tahu pun benda tu. Kita tak tahu pun pasal dia Bella ni apa semua. Kan? Kita tak tahu pun. Jadi pasal tu saya minta tolong beri perhatian, kita up supaya ianya dapat memberi tekanan supaya pihak-pihak luar sana jangan main-main. Satu Malaysia dah tahu ni, kau pusing sini, kau pusing sana, dapat tangkap, memang ada masalah lah. Aku tak boleh cakap, nanti aku kena. Faham sudah. Okey? Apa pun geng, Assalamualaikum. Salam perpaduan, salam keharmonian. Selamat berbuka puasa.